Tentera Iran baru sahaja mengakui bahawa mereka berada dalam keadaan perang di bawah kepungan tentera yang brutal oleh Trump. Dan mereka mengakui bahawa tekanan ketenteraan Amerika memberi beban kepada rejim serta memastikan Iran terus beroperasi dalam keadaan keletihan, ketakutan dan pengawasan. Kenyataan itu mendapat perhatian hari ini, 28 April 2026, apabila seorang jurucakap tentera Iran menyatakan bahawa negara itu masih berada dalam keadaan perang dan terus menjalankan pengawasan berterusan. Ini bukanlah bualan biasa di belakang tabir, ini adalah satu mesej ketenteraan. Teheran sedang menyatakan bahawa pasukannya masih dalam keadaan berjaga-jaga, pertahanannya masih digerakkan dan rejim itu masih beroperasi seolah-olah konflik boleh meletus semula pada bila-bila masa. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Alves. Krisis sekarang ia perlu dibaca oleh pihak tentera. Sementara Washington menilai satu cadangan dari Iran untuk menghentikan perang, tentera Iran sendiri mengakui bahawa suasana masih lagi dalam keadaan pertempuran. Ini menunjukkan bahawa Trump tidak berunding dengan pihak lawan yang berada dalam keadaan selesa. Dia berunding dengan satu rejim yang ditekan oleh pengawasan, ancaman serangan baru, kemerosotan pertahanan dan ketakutan untuk kehilangan lebih banyak lagi keupayaan bertindak balas. Perkara utama ialah Teheran cuba memisahkan rundingan daripada realiti ketenteraan. Iran mahu menamatkan perang terlebih dahulu, menyusun semula pasukannya dan hanya selepas itu berbincang mengenai program nuklear. Trump tidak menerima susunan itu. Menurut Reuters, Presiden tidak berpuas hati dengan cadangan Iran kerana ia meninggalkan isu nuklear untuk fasa seterusnya. Bagi Washington, inilah sebenarnya isu yang tidak boleh ditangguhkan. Jika rejim itu masih dalam keadaan perang, tekanan ketenteraan tidak harus ditarik balik sebelum jaminan konkret diberikan. Itulah sebabnya mereka mengetatkan kepungan. Ini bukan sekadar pertikaian di laut. Ia berkaitan dengan memastikan Iran sentiasa berada di bawah tekanan terhadap perintah, pertahanan dan mobilisasi. Apabila sebuah tentera mengakui keadaan perang, ia juga mengakui bahawa ia perlu melindungi pangkalan, radar, pelancar, pusat perintah, gudang, sempadan dan kemudahan strategi. Setiap hari dalam keadaan berjaga-jaga ini menggunakan sumber, melemahkan tentera, meningkatkan risiko kesilapan dan menghalang rejim daripada kembali kepada keadaan normal. Mesyuarat para pemimpin teluk di Arab Saudi mengukuhkan lagi gambaran ini. Mohammed bin Salman mempengerusikan satu pertemuan Majlis Kerjasama Teluk di Jeddah untuk membincangkan tindak balas terhadap serangan Iran. Reuters melaporkan bahawa mesyuarat itu bertujuan merumuskan satu reaksi bersama selepas berbulan-bulan serangan peluru berpandu dan drone terhadap infrastruktur penting di rantau itu. Ini menunjukkan bahawa ancaman Iran telah menjadi masalah pertahanan kolektif melibatkan amaran awal, pertahanan udara, perisikan dan koordinasi. Bagi Trump, pergerakan serantau ini membantu mengekalkan tekanan. Jika negara-negara teluk berkumpul untuk membincangkan keselamatan dan tindak balas ketenteraan, Iran akan dilihat sebagai kuasa yang telah menggugat kestabilan rantau ini. Dan jika Tehran dilihat sebagai punca risiko, Washington mendapat ruang untuk mempertahankan pendirian yang lebih tegas. Logiknya mudah. Tidak ada sebab untuk melonggarkan kepungan selagi rejim itu mengekalkan strukturnya dalam keadaan perang dan selagi serangan terbarunya memaksa jiran-jirannya memperkukuh pertahanan. Serangan dengan peluru berpandu dan drone adalah bahagian utama dalam senario ini. Ia menunjukkan bahawa konflik ini bukan sekadar retorik. Peluru berpandu bergantung kepada sistem perintah, platform pelancaran dan risikan. Drone pula bergantung kepada pusat operasi, laluan, depot dan pasukan yang terlatih. Apabila alat-alat ini terlibat dalam krisis, tindak balas juga perlu bersifat ketenteraan. Itulah sebabnya Teluk membincangkan koordinasi. Itulah sebabnya Trump tidak menganggap cadangan Iran itu mencukupi. Ancaman itu masih aktif. Tekanan Amerika juga kelihatan dalam cara Trump mengendalikan cadangan Iran itu. Daripada menerima jeda sementara, beliau menuntut agar isu nuklear dimasukkan sejak awal lagi. Ini penting kerana program nuklear adalah pusat strategik kepada konflik tersebut.
Bagi Amerika Syarikat, tidak ada gunanya menghentikan serangan selama beberapa hari jika Iran terus mengekalkan keupayaan untuk meneruskan projek yang mengancam untuk mengubah keseimbangan ketenteraan di rantau itu. Trump mahu menghalang Teheran daripada menggunakan gencatan senjata sebagai masa untuk pemulihan. Reuters melaporkan bahawa serangan telah berkurangan selepas gencatan senjata pada 8 April, tetapi ibu kota di Teluk masih berjaga-jaga untuk kemungkinan konflik bermula semula. Perincian ini sangat penting. Mengurangkan serangan tidak bermakna menamatkan perang. Ia hanya bermaksud memperlahankan rentaknya. Pasukan masih berada di posisi, sistem pertahanan masih berjaga-jaga, perisikan terus memantau pergerakan, dan kerajaan masih bersiap sedia untuk kemungkinan terburuk. Kepungan tentera oleh Trump berfungsi tepat di ruang antara gencatan senjata dan perang terbuka. Dia mengekalkan tekanan ke atas Iran tanpa membenarkan rejim itu bernafas seolah-olah tiada apa-apa yang sedang berlaku. Teheran perlu mengira setiap pergerakan, melindungi strukturnya, mengelakkan peningkatan ketegangan baharu, mencari sokongan luar dan meyakinkan Washington untuk menerima cadangan yang tidak menyelesaikan isu nuklear pada awalnya. Bagi Trump, ini adalah tanda kelebihan. Pihak lawan mencari jalan keluar sementara masih berada di bawah amaran tentera. Perjalanan Chancellor Abbasarah ke Islamabad, Oman dan Rusia juga menunjukkan usaha untuk mencari nafas baru. Iran mencari orang tengah, sekutu dan sokongan politik kerana tahu mereka tidak dapat keluar dari tekanan itu sendirian. Tetapi pergerakan diplomatik tidak menghapuskan situasi ketenteraan. Tentera masih dalam keadaan berjaga-jaga. Teluk sedang menyusun strategi. Washington terus mengekalkan tuntutan nuklear. Dan Israel terus terlibat di beberapa medan secara serentak. Sementara Hezbollah dan pasukan Israel masih saling melancarkan serangan walaupun gencatan senjata telah diumumkan pada 17 April. Perkara ini meningkatkan risiko. Krisis ini tidak tertumpu pada satu medan sahaja. Tekanan terhadap Iran, ketegangan di Teluk, pergerakan sekutu serantau dan pertempuran yang berkaitan dengan Hezbollah di Lubnan. Bagi mana-mana pihak perintah tentera, ini bermakna keletihan operasi. Semakin banyak medan yang dibuka, semakin sukar untuk menyelaras pertahanan, melindungi kemudahan dan memastikan tentera sentiasa bersedia. Dalam suasana inilah, ungkapan situasi perang menjadi lebih bermakna. No noticiário que circula, sesetengah pihak cuba menampilkan cadangan Iran sebagai tanda keterbukaan, tetapi dalam kalangan tentera, tafsirannya berbeza. Satu cadangan yang dibuat ketika tentera mengakui keadaan berjaga-jaga untuk perang kelihatan kurang sebagai inisiatif kekuatan dan lebih sebagai percubaan untuk membeli masa. Iran mahu mengurangkan tekanan, menyusun semula pertahanannya dan mengelakkan isu nuklear daripada menjadi tumpuan utama dengan serta-merta. Donald Trump menyedari perkara ini dan mengekalkan tekanan. Mesyuarat Teluk juga memberi tekanan kepada Tehran kerana ia menjadikan pertahanan serantau sebagai isu bersama. Arab Saudi, Emiriyah Arab Bersatu, Qatar, Kuwait dan Bahrain mengambil bahagian dalam pertemuan itu, manakala kehadiran wakil Oman dianggap tidak pasti dalam maklumat yang dikeluarkan. Walaupun terdapat perbezaan dalaman, negara-negara ini terpaksa membincangkan ancaman bersama. Bagi Iran, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Sebuah rantau yang lebih berkoordinasi menyukarkan serangan. Ia mengurangkan unsur kejutan dan meningkatkan kos bagi sebarang tindakan baru menggunakan peluru berpandu atau drone. Anwar Gargashi, seorang pegawai Emiriyah Arab Bersatu, mengkritik tindak balas politik dan ketenteraan Majlis Kerjasama Teluk dengan menyifatkan tindakan blok tersebut sebagai lemah. Kritikan ini tidak mengurangkan tekanan ke atas Iran. Sebaliknya, ia menunjukkan desakan untuk lebih banyak koordinasi, ketegasan dan keupayaan bertindak balas yang lebih tinggi. Apabila kepimpinan serantau mula menuntut kekuatan ketenteraan, ruang untuk Tehran menakut-nakutkan jirannya semakin berkurang. Jadi keadaannya adalah keletihan ketenteraan Iran. Rejim itu masih bercakap tentang perang. Pasukan mereka masih berjaga-jaga. Sekutunya terus terlibat di medan berasingan. Jirannya membincangkan tindak balas bersama. Dan Amerika Syarikat tidak bersetuju untuk mengurangkan tekanan tanpa meletakkan isu nuklear sebagai fokus utama. Akhirnya, pengakuan oleh tentera Iran mengesahkan perkara utama. Rejim itu masih terperangkap dalam logik peperangan.
Dengan mengakui situasi perang, Teheran mengakui bahawa tekanan ketenteraan Amerika membebani rejim dan bahawa Trump mengekalkan Iran beroperasi dalam keadaan keletihan, ketakutan dan kewaspadaan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Alves.